Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno mendakwa tuduhan ke atas dua bekas pegawai kanannya berkaitan kes unsur nadi bumi di mahkamah semalam dibuat kerana kecenderungan politik. Katanya perkara itu dapat dilihat apabila namanya turut ditulis dalam kertas pertuduhan membabitkan bekas setiausaha politiknya Muhammad Hilmi Abdul Wahab di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Menurutnya, nama Muhammad Sanusi Makno sepatutnya tidak ditulis dalam kertas pertuduhan itu kerana Muhammad Hilmi berkhidmat kepada Menteri Besar Kedah dan bukannya kepada beliau secara peribadi. Katanya ada dalam kertas pertuduhan tulis nama saya. Saya rasa ini pendakwaan kecenderungan politik. Kenapa tulis nama saya dalam kertas pertuduhan? Saya tidak ada sangkut paut. Tengok kertas pertuduhan ada nama saya. Tulis setiausaha politik kepada Menteri Besar Kedah tak apa. Tapi tulis bekas setiausaha politik kepada Muhammad Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah. Kenapa tulis nama saya? Sebab itu saya kata ini kecenderungan politik. Bubuh jawatan sudah sebab dia Muhammad Helmi bukan setiausaha politik Muhammad Sanusi. Jawatan dia setiausaha politik Menteri Besar Kedah. Tak patut tulis nama saya, main politik apa sampai ke situ. Isnin lalu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sobri Osman dan Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di mahkamah selepas disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membabitkan kegiatan perlombongan REE di Kedah. Mengulas lanjut mengenai pertuduhan ke atas dua pegawai terbabit, Muhammad Sanusi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri berkata, kedua-dua mereka kini berpeluang membersihkan nama di mahkamah selepas ini. Seorang ahli parlimen dari PAS memberitahu terdapat sesetengah produk tidak boleh diboikot kerana hanya syarikat pengeluarnya memihak kepada Zionis Israel, termasuk pengeluar kereta mewah Mercedes-Benz. Ahmad Fadli Syarif, Perikatan Nasional Pasir Mas bagaimanapun berkata, selagi satu produk itu boleh diboikot, maka adalah wajar untuk semua pihak memboikotnya, namun tidak terkecuali kepada barangan keperluan seperti media sosial dan telefon bimbit. Katanya, boikot ini kita buat dengan rasa hati. Kita laksana dengan kesedaran rasa hati kita. Ada perkara kita tidak mampu mahu memboikot, macam penggunaan iPhone dan Facebook. Tetapi apa yang kita boleh boikot, kita buat. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dan jangan pelekeh orang yang melaksanakan boikot kepada barangan yang dikeluarkan oleh syarikat yang sokong Israel. Beliau berkata demikian sebagai maklum balas terhadap kenyataan ahli Parlimen Kampar, Chong Zemin di Dewan Rakyat, menggesa pembangkang khususnya di Kelantan supaya tidak mengamalkan sikap pilih kasih dalam memboikot pihak yang menyokong Zionis Israel, termasuk tidak menggunakan kenderaan mewah Mercedes-Benz. Hal itu susulan Mercedes-Benz sebelum ini telah mendermakan wang sebanyak 1 juta euro kepada Israel. Beliau menyuruh pembangkang supaya memboikot semua perkara dan tidak tertumpu kepada produk-produk tertentu sahaja. Katanya kalau mahu boikot jangan cuba double standard. Mahu boikot semua. Contohnya Mercedes-Benz kira-kira 2 minggu lalu derma 1 juta euro kepada Israel. Saya mahu tanya kerajaan Kelantan, 14 buah kereta Mercedes-Benz masih mahu pakai atau tidak? Mahu boikot atau tidak? Kalau mahu boikot jangan double standard. Starbucks dan McDonald tidak mahu. Jadi Mercedes-Benz pun jangan pakai, duit sudah masuk Israel. Pada 16 Januari 2020, media melaporkan kerajaan negeri Kelantan mengakui membeli 14 kereta mewah Mercedes-Benz untuk kenderaan rasmi pimpinan kerajaan negeri termasuk Menteri Besar dan Exco. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Aman Nik Abdullah ketika itu berkata, pembelian kenderaan itu dilakukan sejak 2018. Bagaimanapun katanya, pembelian kenderaan rasmi itu tiada kaitan langsung dengan peruntukan khas sebanyak 400 juta ringgit oleh kerajaan pusat, sebaliknya menggunakan duit kerajaan negeri. Naib Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawoh bersedia untuk memikul tanggungjawab lebih besar dalam parti itu sekiranya memperoleh sokongan tertinggi. Beliau berkata pemilihan itu diserahkan sepenuhnya kepada 27 pimpinan utama untuk menentukan pemilihan 5 jawatan tertinggi menerusi konsep perundingan bersama. Katanya Amanah mengamalkan sistem tiada pertandingan 1 lawan 1 bagi jawatan presiden, timbalan presiden atau 3 naib presiden, maka terbentuklah jawatan kuasa nasional. Jadi tidak guna saya beritahu saya mahu jadi bertanding presiden atau sebagainya kerana kita amanah bukan bertanding untuk jawatan tapi mahu menjadi 5 tertinggi mendapat sokongan. Keadaan perambatan sekarang untuk mengatakan mahu jawatan presiden atau lain-lain kerana seseorang itu tidak mungkin mendapat tertinggi atau sekurang-kurangnya 17 sokongan selamat daripada keseluruhan 27 pimpinan utama itu. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai hasratnya bertanding jawatan utama kepimpinan amanah. Mujahid berkata sebagai contoh, dirinya perlu menang undian daripada 27 itu dahulu, barulah boleh mendapat cabaran untuk mencalonkan diri bagi mendapatkan rundingan bersama. Mengulas lanjut mengenai berapa lama tempoh masa diperlukan untuk memilih 5 jawatan tertinggi itu selepas lantikan 27 pemimpin utama. Mujahid berkata sebaik konvensyen selesai, pengerusi tetap akan mengadakan mesyuarat pertama untuk membuat pemilihan tertinggi. Tambahnya, amanah memberi peluang kepada ahlinya untuk menentukan masa depan parti dengan terlibat dalam pemilihan pucuk pimpinan. Katanya ini kerana amanah mengikut perlembagaan dan dalam konvensyen 27 pimpinan utama dipilih dan mereka ini dipilih bersama ketua-ketua sayap, jumlahnya akan menjadi kepada 30 orang. Kata Mujahid lagi, 30 orang itu akan berbincang mengenai siapa layak dilantik barisan baru
kepimpinan parti. Katanya kaedah ini berdasarkan prinsip syura, rundingan bersama, ukuran dan perpaduan iaitu yang dipilih mengisi jawatan itu kerana kepimpinan utama yang mahukan mereka. Jelasnya amanah komite untuk mengakis naratif partinya tidak disukai kerana pendekatan keras dalam isu Islamik, syariah dan lain-lain. Katanya kita mahu menggunakan pendekatan sederhana dan reform untuk menjadikan amanah parti yang diterima. Difahamkan terdapat kira-kira 1,000 perwakilan meliputi 190 kawasan layak memilih untuk pemilihan 27 jawatan pimpinan utama itu. Amanah akan mengadakan pemilihan jawatan kuasa Nasional Parti sesi 2023 hingga 2026, serentak penganjuran Konvensyen Nasional Amanah 2023 yang bermula 22 hingga 24 Disember ini. Parti yang berpegang pada konsep rahmatan lil alamin itu adalah sebahagian komponen Pakatan Harapan yang kini membentuk kerajaan perpaduan bersama UMNO. PAS menyifatkan calon PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mempunyai kelebihan dan peluang untuk memenangi kerusi Parlimen Kemaman berbanding calon Barisan Nasional Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor. Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, ia berdasarkan Ahmad Samsuri adalah Menteri Besar Terengganu berbanding calon BN yang bukannya orang politik. Katanya dari segi calonnya, insya-Allah ia memberi kelebihan kepada calon PAS berbanding calon BN, memandangkan Ahmad Samsuri adalah Menteri Besar dan lebih dikenali berbanding calon BN. Kita mengangkat calon daripada Menteri Besar ini bukan sahaja, sebaliknya ia satu keperluan kerana kita mahu membawa agenda negeri ke peringkat pusat secara terus. Walaupun kita mempunyai kelebihan, saya mengingatkan jentera Perikatan Nasional supaya tidak overconfident. Sebaliknya perlu bekerja keras bagi memastikan kemenangan pilihan raya kecil Parlimen Kemaman adalah milik kita. PRK Parlimen Kemaman menyaksikan pertandingan dua penjuru antara BN dan PAS. BN mempertaruhkan Muhammad Effendi manakala Ahmad Samsuri diberi tanggungjawab mempertahankan kursi Parlimen Kemaman yang dimenangi PAS sebelum ini. Mengulas selanjut, Tuan Ibrahim dan juga Ahli Parlimen Kumbang Keren itu berkata, setakat ini Maklum Balas dan jentera sangat aktif selain kerjasama antara parti komponen PN juga sudah turun ke lapangan. Katanya kita yakin dapat mengekalkan kemenangan kursi berkenaan dan usaha berterusan perlu dilakukan. Kita juga perlu pastikan peratusan keluar mengundi dapat dipertingkatkan. Persidangan Dewan Rakyat menjadi gamak seketika apabila beberapa ahli parlimen daripada kedua-dua pihak mula berbalas pantun. Detik singkat itu tercetus apabila Nordin Ahmad Ismail, Perikatan Nasional Lumut, bangun untuk bertanyakan soalan yang dikemukakan kepada Menteri Pertahanan. Katanya ada hati nak tambah isteri nombor 2. Assalamualaikum YB Menteri, soalan saya nombor 2. Kenyataan Nordin itu bagaimanapun mengundang rasa tidak puas hati buat Menteri Belia dan Sukat, Hannah Yeoh, yang berpendapat ini mungkin menyinggung keluarga ahli parlimen Lumut itu. Katanya ahli parlimen PM buat pantun macam ini yang disiarkan secara live. Walaupun itu hak beliau, bayangkan perasaan ahli keluarga. Ramai warga maya yang membalas ucapan Yeoh turut berkongsi sentimennya dan menyela pemimpin bersatu itu. Yeoh juga bukan satu-satunya ahli parlimen kerajaan yang mengkritik Nordin yang merupakan seorang pesara pegawai tentera laut. Beberapa ahli parlimen lain kedengaran menegurnya sejurus selepas Nordin membacakan pantun itu, termasuk daripada seorang wakil rakyat wanita. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Paroi, Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani, sah keluar meninggalkan Parti Amanah Negara. Pengerusi Amanah Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman mengesahkan keputusan bekas naib pengerusi parti negeri itu. Beliau mengakui terkejut dan kecewa dengan tindakan tersebut, memandangkan pemimpin berkenaan tidak memaklumkan lebih awal kepadanya berhubung hasrat keluar parti. Katanya beliau tidak menghubungi saya secara peribadi bagi memaklumkan keputusan itu, tapi menghantar mesej di kumpulan WhatsApp parti dalam jam 6 petang semalam. Beliau memberitahu telah menghantar surat rasmi kepada Setiausaha Agung Amanah Pusat bahawa mulai 20 November, beliau dan isteri tidak lagi jadi ahli parti. Saya rasa terkejut dan kecewa dengan keputusan beliau kerana ia dibuat secara tiba-tiba tanpa ada perbincangan terlebih dahulu. Untuk rekod, Taufik kali pertama menjadi adun Paroi ketika bertanding atas tiket PAS pada pilihan raya umum ke-12. Bertanding atas tiket amanah pada PRU 13, beliau tewas pada calon Barisan Nasional Muhammad Ghazali Wahid. Taufik kemudiannya kembali menjadi adun di kawasan sama selepas menang pada PRU 14. Dalam masa sama, MK Ibrahim yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan itu berkata, beliau tidak boleh berbuat apa-apa termasuk menghubungi Taufik. Hal ini memandangkan jelasnya Taufik sudah membuat keputusan lebih awal melalui surat yang dihantar kepada Setiausaha Agung Parti. Katanya, saya belum hubungi beliau, tapi saya rasa tak ada apa lagi boleh dibincangkan kerana beliau sudah pun membuat keputusan. Dalam masa sama, MK Ibrahim mengakui tindakan Taufik itu tetap memberi kesan kepada kekuatan amanah Negeri Sembilan, khususnya kawasan Rembau. Jelasnya ada yang meminta kepimpinan Amanah Pusat memujuk Taufik supaya menarik balik keputusannya dan bagi pihak parti di peringkat negeri, segala keputusan diserahkan kepada kepimpinan pusat. Pada PRN Ogos lalu, Taufik digugurkan untuk bertanding dan digantikan dengan Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara Negeri Sembilan, Nurwani Ahmad.
Walau bagaimanapun, Nurwani kecundang dalam pertembungan tiga penjuru apabila dia menangi calon PAS mewakili Perikatan Nasional Kemaru Reza Muhammad Zaid. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Masyarakat Muhammad Agus Yusof mendedahkan identiti Mr. H kepada polis. Katanya, soalan berkaitan siasatan yang jelas setelah dedah siapa Mr. H kepada polis. Minggu lalu, video Agus dan penolong pegawai JKOM Abdul Wahab Abdul Qadir Jilani yang didakwa bersembang lucah antara satu sama lain dan video rakaman itu menjadi tular di media sosial. Bagaimanapun pada Jumaat lalu, kedua-dua mereka menafikan terlibat dalam perbualan lucah dan mendakwa apa yang berlaku merupakan konspirasi daripada seseorang yang digelar sebagai Mr. H. Mereka juga berkata video itu sesuatu yang dirancang dan telah disunting. Rentetan peristiwa itu pada Sabtu lalu, Pengarah Jabatan Latih dan Pendidikan Jabatan Komunikasi Komuniti Muhammad Hakim Ramli yang turut dikenali sebagai Ustaz Hakim Ramli tampil menafikan dakwaan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin yang mendakwa dirinya sebagai Mr. H. Mula selanjutnya, Agus berkata dia juga telah membuat laporan polis terhadap Raja Petra berhubung kebocoran laporan polis awalnya mengenai video tersebut. Katanya, saya buat laporan polis terhadap TikTok yang tular terhadap Raja Petra berkaitan laporan polis saya yang awal yang terdedah dengan maklumat peribadi. Ini membahayakan saya dan keluarga. Peguamnya Faizal Rahman juga mempersoalkan pihak polis berhubung laporan yang bocor itu. Katanya kita persoal kenapa sebab kes telah tersiasat dan diklasifikasikan jenayah terkelas, jadi kenapa laporan polis itu terdedah dan kami pasti itu bukan salinan daripada kami. PDRM kena bertanggungjawab. Laporan polis itu mengandungi dakwaan yang sama dibuat oleh Agus seperti ketika sidang medianya Jumaat lalu. Ini termasuk seorang individu telah menghubunginya awal minggu lalu dan menunjukkan video berkenaan kepadanya. Individu itu kemudian memaklumkan supaya sama ada meletakkan jawatan sebagai Ketua Pengarah JKOM atau bercuti. Agus mengemukakan surat peletakan jawatannya pada Khamis lalu. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muda Yassin mendakwa majoriti rakyat Malaysia sekarang memilih untuk memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional kerana PN lebih memahami masalah dihadapi mereka berbanding kerajaan perpaduan. Muhyiddin yang juga pengurusi PN berkata, dapatan itu diperoleh hasil tinjauan dan maklum balas diterima beliau dan pemimpin PN lain ketika turun padang bertemu serta mendengar rintihan rakyat di seluruh negara, termasuk di kawasan Kedah, bandar, kampung dan pedalaman. Malah bekas Perdana Menteri merangkap ahli Parlimen Paguh itu mendakwa kehidupan rakyat Malaysia sekarang jauh lebih susah dan sesara berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara sebelum ini. Katanya, saya fikir begitu dan tahu apa masalahnya. Kita turun ke bawah dengan apa rintihan mereka. Di Kedah, kampung, apalagi di bandar, Melayu berdepan masalah cukup besar. Saya fikir sewaktu zaman COVID-19, walaupun susah, tetapi sekarang ini lagi susah. Apa yang kerajaan buat? Kenapa kekosongan di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sampai 4 bulan tidak terisi? Apa yang susah sangat? Berikutan itu, Muhyiddin mendakwa keadaan itu bermakna Perdana Menteri sekarang tidak komited untuk menyelesaikan pelbagai masalah rakyat, termasuk isu kenaikan harga beras, gula dan barangan keperluan harian lain. Katanya, apabila kita turun berkempen di bawah, kita tidak sentuh perkara lain tetapi kita bangkitkan perkara yang dekat di hati rakyat. Masalah pendapatan tidak bertambah, nilai ringgit jatuh, beli barang melambung dan sebagainya. Ini realitinya. Memang isu ini dalam tinjauan kita sepanjang masa dan paling utamanya ialah kesusahan rakyat. Perkara ini bukan hanya dihadapi penghuni Melayu sahaja tetapi semua kaum. Sekarang ini orang Cina pun sudah tidak percaya dengan kerajaan. Mereka marah kerana DAP tidak bersuara seperti dulu. Jadi itu isunya. Sebagai pembangkang, kita fahamlah sebab itu apabila turun ke bawah, kita lihat sudah ada kesedaran daripada pengundi. PN adalah parti yang berjuang. Kita pernah jadi kerajaan. Mungkin insyaAllah esok doa kita boleh jadi kerajaan. Dalam pada itu, Muhyiddin menyifatkan pertambahan jumlah undi Melayu kepada PN pada pilihan raya umum ke-15, pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil baru-baru ini sebagai sesuatu yang positif kepada koalisi dianggotai Parti Bersatu, PAS dan gerakan itu. Katanya, walaupun kita tidak mencapai kemenangan, tapi kalau dilihat majoriti yang kita dapat sebagai contoh di Pelangat, kita mendapat lebih 1,000 tambahan pengundi. Memang kita tahu kawasan itu susah hendak menang, tapi kita masuk juga. Di pihak UMNO BN, mereka dapat tambahan undi sedikit sahaja. Maksudnya sudah ada kecenderungan besar untuk pengundi Melayu beralih sokongan, tidak menyokong UMNO tetapi sokong PN. Tetapi kerana kawasan itu kita tahu bukan Melayu, jadi kelemahan di situ. Kita akui dia menyebabkan kita belum mencapai kemenangan bukan sahaja di Pelangai, tapi di Pulai dan Simpang Jeram dulu. Kemudian berkata, biarpun terdapat gelombang kebangkitan orang Melayu menyokong PN, namun kekurangan undi bukan Melayu tetap menjadi penghalang mereka menang di kursi tertentu. Katanya sudah ada satu gelombang Melayu majoriti menyokong PN, tapi kerana faktor bukan Melayu masih lagi menjadi penghalang, menyebabkan kita tidak mencapai kemenangan, tapi tidak apa. Ini peringkat permulaan, kecenderungan itu nyata dan kita akan teruskan usaha untuk masa hadapan.
Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.